Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Pada yang baru sampai kat channel ni, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada korang semua sebab sudi support aku sehingga sekarang. Come on guys, subscribe, tekan button subscribe dekat bawah tu and tekan juga butang loceng tu yang kat tepi subscribe tu supaya korang dapatkan notifikasi terawal daripada aku bila aku upload video baru. So hari ni aku nak ceritakan pasal Gunung Jerai. So aku pastilah ramai di antara korang tu yang tahu Gunung Jerai tu kat mana. Gunung Jerai ni yang terletak di Kedah Darul Aman. Semestinya Gunung Jerai ni ialah satu tempat yang cantik, tempat yang tinggi. Seolah-olah macam Cameron Highland, Genting Highland. Seolah-olah macam tu lah, tapi dia berada di Kedah. So hari ni aku nak ceritakan pasal tu. So without wasting any time, jom. Okay, Gunung Jerai ni terletak di Kedah Darul Aman. Jadi cerita ni adalah salah satu cerita daripada salah seorang subscriber. Jadi dia hantarkan email kepada aku, tapi aku takkan masukkan ni ke dalam cerita email seram. Aku just akan masukkan ni dalam segmen seram cerita ni. So korang layan je lah. Okay, cerita dia mula macam ni. Masa tu aku bahasakan diri aku lah, aku harap korang faham apa yang aku nak sampaikan ni. Masa tu, aku dengan kawan-kawan aku nak pergi Gunung Jerai ni untuk sambut birthday party. Tapi salah seorang kawan aku ni yang birthday girl ni, dia tak tahu tau. Dia tak tahu yang birthday dia akan di-surprisekan di Gunung Jerai waktu tu. Waktu tu aku macam ajak je lah. Ni nama samaran aku tak gunakan nama betul sebab owner dia tak bagi. So aku gunakan nama Hana. Okay, Hana. Okay, masa tu kita orang just macam otak seminit lah. Otak seminit lah. Dia tak fikir panjang. Kita orang just macam okay lah, jom lah pergi Gunung Jerai lah. Kita holiday ke cuti sehari dua. Lepas tu kita orang pun macam okay. Dia orang pun semua macam okay, tak ada apa-apa halangan apa semua. Dia orang semua free. So kita orang pun set time, set masa, set tempat apa semua nak pergi naik ke Gunung Jerai. So waktu tu aku tanya Hana ni, Hana, jomlah pergi Gunung Jerai ni. Aku nak cuti lah sehari dua. So waktu tu pun Hana ni pun semua okey, semua cakap okey. So kita orang pun mulakanlah perjalanan. Waktu tu waktu petang, agak petang lah, nak dekat senja waktu tu. Jadi waktu naik tu memang tak ada apa-apa. Kita orang memang seronok dalam kereta, kecoh, dah macam orang bercuti. Macam tu lah, macam orang bercuti. Memang seronok yang tak ingat dunia punya. So memang kita orang enjoy habis. Waktu nak naik tu memang okey. Lepas tu bila dah nak sampai atas tu, kebetulan waktu tu nak dekat senja. Masa kita orang naik tu dalam sejam macam tu sebab kereta agak banyak. Jadi kita orang pun naik. Lepas dah nak dekat sampai dekat kita orang punya homestay tu, kita orang pun check in dekat homestay yang kita orang dah book awal-awal sebelum kita orang nak pergi tu. So lepas kita orang masuk homestay tu, memang tak ada apa-apa. Memang semuanya okey. Jadi waktu tu aku pun macam dah fikir dah, okey, waktu ni aku nak setkan, aku nak keluarkan kek, aku nak surprisekan Hana, aku nak surprisekan ini, aku nak surprisekan itu. Macam-macam dalam kepala otak aku ni. Jadi aku pun set lah semua. Aku dah keluarkan kek, aku dah keluarkan barbecue punya trail tu, aku dah marinate ayam, dah marinate semua dah. So nak dijadikan cerita, pada waktu malam tu jadilah satu kisah yang dimana waktu tu aku tak tahu pun yang Gunung Jerai ni ada sejarah dia tersendiri. Tapi yang aku tahu, Gunung Jerai ni just dia mempunyai view yang cantik. View dia memang cantik lah sebab daripada atas gunung kita boleh nampak seluruh pemandangan macam tu. Jadi kebetulan homestay aku tu memang dekat atas bukit. Memang betul-betul dekat atas bukit.
Jadi pada waktu tu nak dekat waktu malam, so kita orang dah nyalakan api apa semua. So kita orang pun bakar lah ayam. Lepas bakar je ayam tu, lepas makan apa semua, yang si Hana ni kata dia nak pergi tandas. Weh, aku nak pergi tandas sekejap lah, nak buang air ni, tak tahan tu. Lepas tu aku pun macam okey, pergilah. Ada kat dalam homestay tu, pergi tandas kat dalam homestay tu. Lepas tu dia pun pergilah, pergi homestay, masuk dalam tandas tu. Lepas tu dalam beberapa minit lepas tu dia balik kat tempat kita orang berkumpul tu. Tapi aku macam perasan tu, aku macam perasan masa tu dia macam senyap. Dia macam kita orang macam tegur, Hana, tu ayam dah siap dah tu, makanlah. Dia macam senyap je. Aku pun macam tadi ke main bising, ni senyap pula. Aku macam pelik lah. Lepas tu aku pun biar je lah. Aku ingatkan dia just macam memang nak senyap, memang nak diam, memang tak nak cakap dengan siapa. Mungkin aku kena bagi dia ruang sikit ke apa ke. Mungkin dia ada masalah ke, mungkin dia ada masalah apa-apalah. Aku pun just fikir positif kan. Aku pun macam biar. Okay, biar. Dia makan macam biasa. Dia makan tapi dia senyap. Kita orang macam gelak-gelak, happy, dia senyap. Dia seorang je, dia senyap. Dia buat aktiviti macam biasa. Dia makan, dia minum apa semua. Dia macam, kita orang tegur dia macam senyap je. Memang statik, tak bergerak apa-apa. Tapi dia macam buat hal dia sendiri. Buat hal dia sendiri, guys. Jadi bila dia dah buat hal dia sendiri tu, aku macam pelik lah. Aku tanya dekat kawan lagi seorang ni, nama dia Amin. Aku tanya dekat Amin ni, Min, apa pasal Hana tu macam pelik je? Kau tak perasan ke? Lepas tu yang si Amin ni cakap, aku pun perasan juga tadi, tapi aku macam biar je lah. Mungkin dia ada masalah ke, mungkin dia ada masalah keluarga ke, apa-apa je lah. Aku pun dah serabut otak aku ni, dah tak nak fikir. Dia semacam biar je, aku nak happy je. Biar je lah, mungkin dia serabut je kot. Aku pun biar kejap. Aku macam fikir, macam mana ni? Aku dah macam-macam dah. Dah macam tak tenang, dah macam ni. Memang tak tenang lah masa tu. Sebab tengok dia memang lain. Dia macam duduk bersila. Lepas tu dia senyap, tegak je. Aku dah macam ketuk-ketuk dia dah. Aku dah macam panggil dia, Hana. Aku dah ketuk-ketuk bahu dia, Hana. Dia macam diam. Aku tak tahulah dia dah kena rasuk ke apa ke, tapi memang dia tak tunjukkan tanda-tanda yang dia kena rasuk, guys. Dia memang tak tunjukkan tanda-tanda. Maksudnya memanglah ada tanda dia senyap kan, tapi waktu tu memang dia tak tunjukkan sebarang tanda yang terlalu pelik. Dia just macam senyap macam tu. Lepas tu aku pun sampai lagi, kita orang dah habis BBQ apa semua tu. Kita orang dah habis, dah kemas, dah apa semua. Lepas dah kemas tu, kita orang pun nak bawa lah masuk kita orang punya trail, punya tempat bakar ayam tu. Nak bawa masuk homestay kan. Kita orang pun jalan lah sebelum kek tu keluar. Maksudnya lepas aku plan, lepas aku bawa masuk tempat bakar ayam tu, aku nak bawa keluar kek daripada peti ais. Aku nak surprisekan si Hana ni. Tapi memandangkan keadaan dia macam tu, aku tak jadi nak surprisekan dia. Aku macam okey, mungkin surprise esok kot, simpan je lah kek ni dulu. Aku dalam hati macam tu lah. Tapi masa kita orang bawa masuk tempat bakar ayam tu, nak bawa masuk ke dalam homestay, dia still lagi senyap. Dia macam duduk. Kita orang dah goyang-goyangkan dia tau. Kita orang dah macam goyang-goyang badan dia. Hana, dah habis ni, jom masuk. Nyamuk tu kat sini sejuk tu,
masuk dalam rumah. Kita orang dah macam, dah malam kot, takkan dia senyap lagi. Dia macam duduk bersila macam ni, dia pandang bawah. Memang aku tak boleh nak fikir apa-apa lah masa tu. Memang segala pemikiran yang negatif semua masuk dalam otak aku. Dia ni dah kena rasuk ke? Dia ni dah ada penyakit ke? Dia ni ada apa-apa ke? Semua benda bermain dalam kepala aku ni, aku jadi macam serabut tau. Last aku macam, weh Min, kita biar je lah dia kat luar. Lagipun dia bukan pergi mana pun kan. Lepas tu aku decide, aku dengan si Amin ni, aku nak biarkan si Hana ni kat luar. Bila aku dah biarkan dia kat luar, aku tutup lah pintu. Boom. Aku tutup pintu. Sambil tu aku ngintai dia bertingkap. Ni lansir, aku selak sikit, aku ngintai. Setelah beberapa minit aku mengintai dia tu, aku nampak dia dah start mula bergerak. Dia dah start mula bergerak. Daripada senyap macam ni, dia gerak kiri, kanan. Dia macam dah mula gerak sikit-sikit tau. Lepas tu, bila dia dah gerak macam tu, dia bangun. Kebetulan masa tu, homestay kita orang ni, bila dia sampai tu dekat atas bukit tu, dia depan tu ada pemandangan. Maksudnya ada pemandangan yang ada pagar depan tu. Dia macam ada penghadang tu supaya kita tak jatuh ke bawah tu kan. So kita boleh pegang dekat sini, macam beranda kan. Persekitaran dia macam tu. So dekat tepi sebelah kanan ada buaian. Macam ada buaian lah, macam ada tempat permainan kan. So belakang sikit tu baru homestay kita orang. So homestay kita orang kat sini, dia punya beranda dekat depan ni, dia punya taman permainan dekat sini. So persekitaran dia bulat macam ni. Dia bulat macam tu tau. So bawah tu jalan lah nak turun ke bawah kan. So bila dah macam tu, korang pun dah nampak dia punya bentuk macam mana. Aku pun macam biar je lah. Bila dia bangun tu, dia pergi duduk dekat buaian tu. Dia pergi main guys. Dia pergi main buaian tu guys. Dia macam hayun depan belakang, hayun depan belakang. Lepas daripada 5 ke 6 minit lepas tu, dia berhenti. Tiba-tiba dia menjerit. Dia macam tiba-tiba je menjerit, macam orang kena histeria. Dia berjerit. Lepas tu aku pun macam menggelupur lah. Aku cakap kat Amin ni, weh Min, Hana tu menjerit tu kat luar. Aku pun menggelabah lah. Apa lagi, aku buka pintu, aku pergi kat dia, aku lari kat dia. Aku pun macam masa tu aku macam blank tu, tak tahu nak buat apa. Aku macam lepas tu yang si Amin ni, dia dah pegang si Hana ni. Sebab si Hana ni macam meracau, dia nak pergi ke mana-mana. So aku pun macam lepas beberapa saat baru aku sedar aku kena pegang Hana ni. So aku cakap kat Amin ni, weh Min, panggil ustaz ke apa ke? Panggil ni reception. Aku suruh si Amin ni panggil pegawai homestay tu, ataupun siapa-siapa yang in charge dekat homestay punya pengurusan lah. So aku suruh dia panggil orang tu. Aku pun gelabah lah pegang si Hana ni. Aku dah pegang, tapi aku rasa macam tenaga yang ada dalam badan Hana tu 3 kali lagi kuat babe. 3 kali lagi kuat daripada manusia biasa. Sampai aku pun tak larat nak pegang dia. Aku dah pegang dia punya bahu ni, dia meracau gila-gila babe. Dia punya tenaga tu memang susah lah nak cakap. Bila orang kena rasuk ni, memang tenaga dia jauh lagi kuat daripada manusia biasa yang kita pegang tu. Kalau manusia biasa kita pegang, memang boleh handle lah orang cakap kan. Tapi kalau orang dah kena rasuk ni, lagi-lagi kalau nak meracau ke apa, memang susah. Memang perlukan tenaga yang lebih lah untuk pegang dia. Jadi aku pun kuatkan hati, kuatkan diri, aku pegang dia. Aku cakap, sabar nak, sabar. Pengucap. Ya Allah, apa jadi ni? Aku dah macam-macam dah keluar dalam mulut aku ni. Mengucap, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah.
macam-macam lah aku baca sebab aku dah tak boleh nak fikir. Masa tu memang aku menggelabah. Sampailah orang daripada reception tu sampai. Dia cakap yang kawan perempuan kami ni kena bawa turun pergi ke bawah. Maksudnya turun daripada Gunung Jerai tu, tapi korang tak perlu nak check out. Maksudnya boleh turun bawah tu untuk pergi ke rumah pakar perubatan Islam. Kebetulan alhamdulillah lah, kebetulan masa tu dekat bawah Gunung Jerai tu, maksudnya berdekatan dengan kawasan Gunung Jerai tu, ada pakar perubatan Islam yang kita orang boleh rujuk masa tu. So kita orang pun memang lega lah. Kita orang pun memang bawa si Hana tu turun ke bawah, sampailah ke rumah pakar perubatan Islam ni. So itu je untuk hari ni aku dapat kongsikan cerita seram Gunung Jerai ni. Ini part 1, aku akan sambung ceritanya di part 2, apa yang akan jadi kepada Hana dan kepada sekumpulan remaja ni yang pergi bercuti ke Gunung Jerai. So aku akan sambung cerita ni di part 2, korang kena stay tune. So pada yang belum subscribe tu, sila tekan butang subscribe ke bawah, turn on notification bell untuk mendapatkan notifikasi terawal daripada aku bila aku update video terbaru. So itu saja daripada aku. Bye. Assalamualaikum.